Maksud istaghfirullah qaulan istaghfirullah la yaqulullah lahu. Kata jangan mungkin juga. Adakah nanti buat iskan itu di doa untuk kafir? Dan doa kita tahu doa biasa untuk biasa tapi bagaimana doa untuk kampung ni? Beraya tu untuk tahu tak kampung kan. Ada kampung ni bukan pada kafir saja ataupun kafir. Dia ada beberapa tempat ayat yang seperti itu Allah akan menyebutkan sama ada engkau mendoakan keampunan padanya atau engkau tidak mendoakan keampunannya. Dalam konteks lain pula, kalau engkau mendoakan keampunan sampai 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan. So, tetapi kat sini kita kena ingat, kita tidak tahu adakah Allah akan mengampunkan dia atau tidak. Isunya ialah engkau minta ampun tak minta ampun pun, kalau aku tak ampunkan, aku tak ampunkan. Soalan begitu. Tapi Allah tidak melarang untuk mendoakan keampunan baginya. Satu poin. Poin yang kedua pula, ya betul, Nabi SAW dia tahu siapa orang munafik tak siapa orang yang bukan munafik. Senarai nama itu ada. Tetapi Nabi SAW bila dia wafat, sahabat-sahabat Nabi yang tahu tak ramai selain daripada pencatat itu, dan Sayyidina Umar selalu tengok kalau Muaz yang tukang catat itu dia tak pergi sembahyang jenazah, Umar pun tak nak pergi sebab dia tahu orang tu munafik. Tapi umumnya dalam konteks berurusan dengan munafik ini, umumnya kita tidak boleh mengisytiharkan dia munafik dan kita kena perlakukan dia. Sebab apa? Nabi tidak pernah mempesan kepada sahabat-sahabatnya jangan sembahyangkan pada orang munafik. Tapi Nabi sendiri akan mengelak dan sahabat-sahabat tentu akan mengelak. Syiarnya kena teruskan. Dan kalau kita baca dalam surah Hujurat, tafsirnya nanti barangkali suatu masa kita akan bawa bagaimana Nabi SAW cukup nak jaga hubungan dengan pemimpin-pemimpin orang munafik ini. Nabi sanggup pergi ziarah walaupun tahu dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah Hujurat, bagaimana Nabi dah tahu mereka ini adalah merupakan pemimpin-pemimpin orang munafik yang memang jahat, yang memang tak senonoh. Tiba-tiba Nabi SAW kata aku nak pergi ziarah dia. Dan ketika sahabat-sahabat kata jangan pergi, Nabi kata aku kena tunjukkan kepada masyarakat dunia sana bahawa aku tidak berperang dengan orang-orang yang sekali dalam penduduk Madinah itu. Aku tidak akan melarang, tidak akan ni. Lalu Nabi SAW pergi, dan ketika pergi itu dia menghina Nabi dan sahabat-sahabat semua. Sebab dia kata apa? Ibta'id, maknanya jauhkan daripadaku. Fa inna tinni, bahawa semuanya bau busuk himar kedai engkau itu sangat mengganggu aku. Seolah dia suruh Nabi pergi jauh-jauh dengan himar kedai dia. Sebab kita ni kalau kata bau busuk lah kan, kita akan sensitif, aku ke yang bau busuk ni. Jadi maknanya mereka buat dan mengungkapkan begitu kepada Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat dah tak sabar nak apa? Nak mengambil tindakan kepada orang-orang munafik yang seperti itu. Tapi Nabi SAW melarang, dan akhirnya mereka balik. Dia nak menunjukkan bahawa walaupun tak senonoh, walaupun apa, dan ayat tadi kalau kita lihat sebab nuzulnya antaranya ialah supaya kalau Nabi yang sembahyangkan pemimpin munafik ini, seolah-olah akan berlaku konflik. Doa Nabi tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Sedangkan orang ini orang munafik, seolah-olah begitu. Yang jadi sahabat-sahabat tak bagi Nabi untuk menyembahyangkan memimpin solat orang-orang munafik itu. Jadi poin saya kat sini, ayat dan kisah ini adalah hukum lain. Tetapi kepada orang kafir secara umumnya, kita boleh mendoakan dia, doa supaya dia dapat hidayah, doa supaya dia Allah bagi rezeki pada dia, dan bila dia dapat rezeki, dia semakin dekat dengan kita. Doakan supaya dia tidak rugi. Dengan tidak rugi dia makin rapat, dan kita boleh ajak dia kepada dakwah. Ya tidak ada masalah. Cuma kalau kita mendoakan supaya masukkan diri dalam syurga, itu yang doa-doa yang berapa yang dianggap tidak boleh, kerana penentuan untuk masuk syurga atau tidak masuk syurga ialah itu penentuan Allah SWT. Tapi mendoakan untuk hidayah tidak menjadi satu masalah. Cuma doa ini biasa disertai dengan kasih sayang. So kita dilarang untuk kasih sayang kepada non-Muslim yang, bila kita bicara non-Muslim ni ada dua jenis. Non-Muslim yang kita musuhi, yang akhirnya menjadi kafir harbi, dan satu lagi non-Muslim yang tidak memusuhi kita, yang dalam negara Islam jadi kafir zimmi. Kafir zimmi ni kita kena protect dia. Kalau dia kena barang dia kena curi, kita kena pertahankan dia. Dan kalau dia bayar
jizyah, kita kena gantikan balik barang yang dia kena curi, sampai ke peringkat macam tu. Jadi bila sebut non-Muslim ni ada dua jenis. So non-Muslim yang ada pada hari ini tidak boleh kata harbi selagi tidak ada kejelasan dia menentang kita. So kalau nyonya yang sakit itu, so tentu kita akan kata dia kafir harbi. Dan kita boleh kata dia kafir zimmi juga sebab dia tidak bayar fidyah. Jadi dia bukan sebab kita tidak ada negara Islam, sebab kita tidak boleh nak klasterkan macam tu. Tapi dia kembali kepada kafir yang kita boleh dampingi dan kita boleh berdakwah dengannya. Okey, Prof. Latif nak cakap sana. Ada pendapat yang mengatakan yang kita boleh mendoakan orang kafir untuk kebaikan, kita macam supaya dia tak kena accident ataupun penyakit dia baik semua. Tapi yang kita tak boleh buat adalah macam saya cakap tadi, tak boleh doakan dia masuk syurga dan tak boleh doakan Allah ampunkan dosa dia sedangkan dia tu kafir kepada Rasul. Dalam surah Mumtahinah, Allah Ta'ala kata qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Maksudnya pada Nabi Ibrahim dan orang bersamanya ada contoh yang baik. Tapi Allah kata inna qaula Ibrahim li abihi la astaghfirullah. Maksudnya bila Nabi Ibrahim doa yang dia akan diminta doakan Allah ampunkan bapa dia, itu bukan contoh yang baik. Maksudnya kita tak boleh doakan orang yang kafir itu diampunkan dosa oleh Allah. Ya, betul. Cuma kita boleh mendoakan supaya dia diberi hidayah. Dan kalau dia masuk Islam, kita doa Allah ampunkan. Tapi ya Allah ampunkanlah Abu Talib, bapa saudara Nabi. Allah Taala menegur dia begitu. Sebab apa? Dia telah mati dalam keadaan yang macam itu, kita tidak minta ampun pada dia. Tapi masih hidup kita katakan Allah, kita berdoa supaya Allah beri hidayah kepada dia. Wallahu a'lam. Jam saya telah menunjukkan lebih pukul 9, sepatutnya kelas saya telah tamat. Sebab kita telah mula tepat jam 8 dan pada masa-masa akan datang kita sangat merayu supaya kita dapat mulakan kelas tepat jam 8. Ya, tapi ada hajat nak bertanya, saya masih buka lagi. Satu soalan. Dia cakap tentang dakwah kepada non-Muslim. Kadang-kadang ada non-Muslim yang mungkin terbiasa dengan persekitaran Islam. So dalam dia punya bila sedang bercakap, contohnya dia orang menyebut kalimah-kalimah zikir, contohnya subhanallah, insya-Allah. Jadi macam mana kita patut react pada dia orang? Adakah kita patut galakkan ataupun macam mana? Sebab kita tak tahu sama ada dia orang sebut tu dia orang betul-betul faham ataupun dia orang saja-saja sebut sebab dah terbiasa. Jadi macam mana patut react? Baik, terima kasih atas soalan. Cuma saya nak pergi tepi sikit, iaitu kalau ada non-Muslim yang ucap Assalamualaikum, kita terangkan pada dia bagi masyarakat Islam, kami dalam agama kami melarang non-Muslim untuk mengucap Assalamualaikum. Kalau kita mampu untuk menerangkanlah, kalau tak mampu menerangkan, diamkan saja. Okay? Jawab tak boleh lah kan. Okay. Tetapi kalau ia melafazkannya bukan dalam keadaan menghina, maka saya menasihatkan supaya kita diamkan saja. Sebab dia suka mengungkapkan itu. Sebab tu ketika Nabi didatangi, sahabat-sahabat datangi dengan orang Yahudi yang mengucapkan Assalamualaikum, ada ketika Nabi mengajar untuk jawab Waalaikumsalam, dan bagi kamu adalah racun. Maksudnya apa? Itu adalah musuh yang perli. Dan Nabi jawab Waalaikumsalam, kata kamu racun ataupun bisa. Okay. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak begitu, ada beberapa kes yang Nabi mendiamkan sahaja. Okay. Sebab mereka suka dengan culture kita mendoakan antara satu sama lain. Okay. Tapi dalam konteks soalan tadi, bila mereka melafazkan kalimah-kalimah yang itu, kadang-kadang businessman dia nak menangi hati kita, dia pun akan mencari perkataan-perkataan yang kita suka. Jadi disebutlah insya-Allah. Kita pun bila orang Cina sebut insya-Allah, itu yang macam tu kan. Padahal dia ada niat yang tertentu. Tapi ya, biarkan dia cakap sebab benda itu tidak menghina. Tapi kalau dia mempermain-mainkan kalimah-kalimah tasbih dan zikir itu, ketika kita kena tegur dia, dan ketika itu adalah satu penghinaan kepada agama kita lah. Tapi kalau dia suka untuk itu dan dia sebut itu, biarkan dia lah. Kalau burung kakak tua melafazkan benda itu, anda tak perlu marah burung kakak tua walaupun dia tidak niat begitu. Bagi saya tak ada benda yang menyusahkan dalam perkara itulah. Tapi barangkali dengan perkataan-perkataan itu tanda dia minat, dan tanya pada dia, you tahu tak makna subhanallah? Dia
mereka tak tahu. Cakap subhanallah maksudnya begini. Dan akhirnya anda boleh bawa tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kepada dia. Okey, terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya umumkan. Pada hari Rabu, kita telah berniat untuk menumpahkan darah binatang ternakan di bumi CUCMS ini. Dan inilah kali pertama sejak 6 tahun, sejak azali, sejak ia ditubuhkan. Moga-moga dengan tertumpahnya darah binatang ternak ini melambangkan pengorbanan yang besar bagi pensyarah-pensyarah, bagi teman-teman pelajar, staf dan sebagainya. Oleh inna naraka minal muhsinin. Dan sebab itu pada tahun ini alhamdulillah pihak Student Affairs telah memulakannya dan kita target 3 ekor lembu. Tapi sehingga petang ini kita baru nak melengkapkan lembu yang kedua. Lembu ketiga tak buka lagi. So untuk dengan student saya tak campaign untuk tu. Cuma beritahulah pada ayah-ayah anda dan ibu anda kalau nak join mesti boleh masuk lembu yang ketiga. RM400 sahaja. Okey, bukan itu poin yang saya nak sebut pada anda, teman-teman pelajar. Saya mengharapkan pada hari Rabu pagi itu anda akan beramai-ramai, terutama yang datang kuliah tafsir ini. Saya tak kata berdosa kalau tak datang, tapi saya mengharapkan sokongan penuh daripada anda untuk menjayakan ibadah korban ini, supaya syiar itu dapat kita wujudkan. Dan moga-moga dengan datangnya pada kita melihat percikan darah itu seolah-olah pengorbanan dan Allah SWT akan memberkati kita semua. Dan sebab itu saya kempen kepada teman-teman pensyarah dan juga teman-teman di luar supaya semangat itu, sebenarnya korban itu bukan hanya untuk fakir miskin. Kita kena faham, zakat memang untuk asnaf dan diutamakan fakir miskin dan susah. Sedangkan ibadah korban bukan hanya untuk fakir miskin. Ibadah korban adalah untuk diri kita yang pertama, yang buat korban dia kena makan sendiri kalau boleh. Yang kedua untuk teman-teman yang berada di sekelilingnya. Dan bagi pensyarah-pensyarah saya sangat galakkan, sebab apa? Teman-teman di sekelilingnya selain daripada warga staf, dia juga adalah pelajar-pelajar. Jadi kami nak anda datang beramai-ramai bersama-sama menyaksikan ibadah itu. Dan ada 3 pelajar, kalau jadi 3 ekor lembu, InsyaAllah kita akan train 3 orang pelajar untuk menyembelih. Saya tidak akan menyembelih pada hari itu, saya cuma akan train dia untuk dia menyembelih. Supaya kita bersyukur pada Allah, ini 3 anak kita, 3 pelajar kita, dia sendiri parang telah diasah dengan tajam. Dan saya rasa nama pertama dah ada tukang sembelih, saya ada perlukan 2 orang nama lagi. Syura student belum putuskan lagi siapakah 2 orang itu. Faizal seorang yang telah confirm, insyaAllah. So lembu yang kedua telah confirm lembu ketiga. Jadi datanglah pada 7 suku, saya harap semua dah ada. Ajak semua beramai. Dan daging itu kita akan agihkan kepada, kita akan masak sebahagiannya dan kita akan hantar kepada rumah anak yatim yang telah diidentifikasi, rumah Hafiz dan juga beberapa orang miskin yang telah kita identify. Dan kita akan sediakan kenderaan untuk bersama-sama pergi ke konvoi, sama ada ke rumah yatim, ada 3 grup yang akan pergi nanti. So saya mengharapkan penglibatan dan saya sedang cuba berbincang dengan dekan farmasi, dekan semua fakulti lain supaya melepaskan anda pada hari itu, kerana ini adalah syiar yang tidak boleh dipandang kecil dalam Islam. Dan moga-moga anda dapat menyertainya pada hari Rabu ini. Okey, wallahu a'lam. Silakan. Saya ingin maklumkan tentang mata baru pensyarah profesor yang anda kasih, iaitu Profesor Abu Bakar yang di sebahagian anda kenali, mungkin mengajar. Saya dah dari beliau tadi kini hari bersedia selayan, keadaan semakin beratlah. Dan kami telah decided to bring him home. Penting untuk dia betul-betul. Jadi saya mensyurkan kita salat hajat kat sini di surau ya, atau Isyak ini untuk melaksanakan kesan dia. Dan juga mesti juga. Dan juga ayah kepada Dr. Syikwar Al-Mudina yang terlantar di sekitar Serang. Dan sampai sister pun ambil dia solat hajat pada kalangan sister. Dan solat hajat insyaAllah sama kalau tak Jazakallah khair. Ucapkan kepada Fadil Ustaz, moga-moga sekali buku yang diberikan dapat dijadikan hebat dan dijadikan amalan semua
just a reminder, sesuai nanti kita solat jemaah followed by surah hajat insyaAllah sama-sama study. Lepas tu kita ada sedikit kudapan. InsyaAllah kita pakai talam insyaAllah, share. So nanti lepas makan tu basuh raya, biar aja. Okay, itu saja. Dan juga untuk surah dekat sekali yang persimmity dan final exam Jumaat ni doakan insyaAllah sahaja tadi. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kepada majlis dan doa.